Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma. Sambungan kita seterusnya malam ini dari ayat yang ke-13, ayat 13 surah Al-Isra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura. Iqra' kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba. Iqra' kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alayha. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alayha. Wa la taziru waziratun wizra ukhra. Wa la taziru waziratun wizra ukhra. Wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula. Wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alayha al-qawl. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح. وكم أهلكنا وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا.
kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqih, dan setiap manusia telah kami tetapkan kalungan bagi amalannya itu berada pada lehernya. Amalan manusia akan melaziminya seperti suatu kalungan yang berada pada leher sesuatu yang digantungkan padanya kalungan itu. Wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansyura, dan kami keluarkan untuknya pada hari kiamat sebuah kitab yang dia temuinya dalam keadaan terbuka, terbentang, bukannya terlipat atau tertutup. Lalu dikatakan kepada orang itu, iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba, bacalah buku kamu, yakni buku amalanmu, cukuplah dirimu pada hari ini sebagai penghitung penghisap. Kamu boleh nilai sendiri dalam buku amalan kamu yang baikkah atau yang jahatkah, yang lebih banyak. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi, sesiapa yang mengikuti petunjuk, maka petunjuk yang diikuti itu untuk dirinya sendiri. Wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha, dan sesiapa yang tersesatlah ia, maka kesesatan itu adalah ke atasnya juga. Wala taziru waziratun wizra ukhra, dan tidaklah seorang yang berdosa itu dia akan menanggung dosa orang lain. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, dan tidaklah kami, yakni bagi pihak Allah Subhanahu wa taala, menyiksa mengazab manusia sehinggalah kami utuskan rasul. Wa idza aradna an nuhlika qaryah, dan apabila kami mahu untuk membinasakan sesebuah kampung, sesebuah negeri, amarna mutrafiha, kami perintahkan orang-orang yang hidup mewah. Mutrafnya hidup mewah, senang lenang, maka mereka melakukan kefasikan di tempat mereka tinggal, maka berhaklah mereka menerima ketentuan kami, yakni kebinasaan. Maka kami binasakan mereka dengan sehabis-habisnya. Wa kam ahlakna minal quruni min ba'di Nuh, dan berapa banyak telah kami binasakan daripada generasi terdahulu selepas zaman Nabi Nuh alaihi salam. Wa kafa bi rabbika bi dhunubi ibadihi khabiran basira, dan cukuplah Tuhanmu itu dia bersifat khabiran, sangat mengetahui lagi melihat akan dosa-dosa para hambanya. Itu dari ayat 13 hingga ayat 17. Perbincangan dalam ayat ini sangat menarik, sebab sebahagian daripada gambaran yang akan manusia lalui pada hari kiamat. Kalau kita faham situasi ini dan kita boleh imajinasikan dalam minda kita situasi yang mengerikan ini, maka akan menimbulkan rasa khauf, takut, sebab semua orang akan menghadapinya. Tidak ada seorang pun yang boleh dikecualikan. Wa kullu insan, setiap manusia, alzamnahu ta'irahu, telah kami tentukan. Ta'irahu merujuk kepada amalannya, sama ada baik ataupun buruk. Ta'ir ada kadang-kadangnya datang dengan maksud benda yang terbang seperti burung. Ta'ir dalam bentuk kalungan yang diletakkan pada leher seseorang, tapi bukan bermakna amalan ini kita nampak gantung gitu. Sesuatu yang bersifat dipanggil mulazim, yang sentiasa melazimi seseorang, sama ada kebaikannya atau keburukannya. Kerana kenapa disebut dengan ta'ir? Ta'ir kalungan itu sebab dalam masyarakat Arab, kalau sesuatu yang dianggap baik, dia sebut at-tafa'ul, ada tanda baik, tanda tua. Tapi kalau sesuatu itu dianggap menimbulkan kesianan, dianggap tasya'um. Tapi kedua-dua perkara ini mereka menggunakan burung. Orang Arab jahiliah kalau keluar daripada rumah, tiba-tiba mereka melihat ada burung terbang daripada daripada sebelah kiri menuju sebelah kanan, maka mereka menganggap ada sesuatu yang baik. Tapi kalau burung yang mereka lihat ketika keluar daripada rumah, terbang daripada minal yamin ilal yasar, daripada kanan sebelah kiri,
Tasya'amu minhu, lalu mereka menimbulkan rasa tasya'um. Tasya'um ni rasa ini ada petanda tak baik ni. Mereka meletakkan burung tu sebagai alamat untuk menentukan baik ataupun buruk. Sama ada burung tu terbang minal yasar ilal yamin, daripada kiri ke kanan, atau minal yamin ilal yasar, untuk membezakan baik buruk. Dan anggapan ini sebenarnya sudah lama berakar umbi dalam pemikiran orang Arab jahiliah. Dan Allah Ta'ala menggambarkan kisah yang berlaku kepada Nabi Musa alaihissalam dalam ayat qalu tayyarna bika wa biman ma'ak qala ta'irukum 'indallah. Itu dalam kisah Nabi Saleh dan kaum Samud. Qalu tayyarna bika wa biman ma'ak, mereka berkata kami mendapat kecelakaan, kesialan ini dengan sebab kamu dan orang yang bersama dengan kamu. Ittayyarna asal perkataan tayrun, burung, ta'ir, benda yang terbang. Ataupun dalam surah Yasin dalam kisah Ashabul Qaryah, penduduk kampung Antakiyah, apabila dihantar kepada mereka dua orang rasul, mereka tak terima, fa'azzazna bisalih, tambah 3 orang lagi. Lalu akhirnya mereka berkata, qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna azabun alim. Mereka berkata, inna tatayyarna bikum, sesungguhnya kami mendapat kesialan ini dengan sebab kamulah. Jadi perkataan ta'ir merujuk kepada burung, merujuk kepada sama ada amalan itu baik ataupun buruk, nisbah kepada pemahaman jahiliah. Burung hok keluar, burung yang terbang semasa mereka keluar daripada rumah, kanan ke kiri, kiri ke kanan. Amalan yang manusia buat pun begitulah. Amalan yang manusia buat, kalau yang dia buat tu baik, maka dia mendapat keuntungan. Tapi kalau hak buruk, dia mendapat kesialan. Ta'ir merujuk kepada amaluhu min khairin aw syarrin, amalannya daripada yang baik ataupun yang buruk. Maka dikatakan amalan itu mulaziman lahum, melaziminya sebagaimana luzum al-qiladah lil 'unuqi in kana khairan, sebagaimana lazimnya ada qiladah, ikatan pada leher. Kita banding macam kalau seseorang itu pelihara lembu, apa lagi kambing, kalau unta, memang dia adalah tali yang diikat pada leher. Tali untuk diikat bagi tujuan untuk mungkinlah untuk mudah heret di mana-mana. Waluzumul ghul, ghul ataupun ghil, dan lazimnya ada belenggu yang mengikat pada leher seseorang, in kana syarran, sekiranya merujuk kepada amalan yang buruk. Dua-dua merujuk kepada ikatan. Sebab itu dia guna kalimah unuq, ta'irahu fi unuqi, merujuk kepada ikat. Sama ada ikat yang baik ataupun ikat yang buruk. Kalau ikat yang buruk dalam surah Yasin, di awal surah Yasin, apa dia? Likunzira qauman ma atahum likunzira man ma unzira aba'uhum fahum laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Wa sawa'un 'alaihim, sebelum tu laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Innama tunziru man ittaba'a adh-dhikra wa khashiya ar-rahmana bil ghaib. Kata ayat sebelum itu apa dia? Fahiya ilal adhqani fahum muqmahun. Maka tiba-tiba ada seakan kepala mereka seperti tertarik kepada azqan, kepada bahagian dagunya, merujuk kepada ikatan yang dikenakan pada lehernya. Orang Arab menggambarkan sesuatu antulazimu syai' bi syai', melazimkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, iaitu bima yudha'u fil 'unuq, dengan apa yang diletakkan pada leher. Katanya ja'altu hadza fi 'unuqika, aku jadikan benda ini pada lehermu. Maksudnya qalattuka hadzal amal, aku ikat kamu dengan amalan
ini. Orang yang terikat, sekalipun yang diikat tu tidak bertali, ikat tidak bertali, dia anggap ikat tu pada leher. Contohnya perkataan hamba. Hamba yang dimiliki oleh tuannya. Hamba wanita disebut dengan raqabah. Apa dia? Fatahriru raqabatin mu'minah. Ini dalam kes yang melibatkan berlaku qatlul khata'. Wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minah. Sesiapa yang membunuh seorang mukmin dengan cara tidak sengaja, dengan tersilap, maka dia punya kifaratnya, dia kena merdekakan seorang hamba wanita yang beriman. Kenapa disebut raqabah? Raqabah merujuk kepada unuq ataupun a'naq. Raqabah jamak dia riqab. Riqab maknanya leher, tekak, sama dengan unuq, a'naq. Fa idza laqitumul ladzina kafaru fadarbar riqab. Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir di medan peperangan, maka pukullah, pancunglah leher mereka. Riqab maknanya a'naq, leher. Sebab seorang hamba yang dimiliki oleh tuannya, seakan-akan ada ikatan yang mengikat dia dengan tuan dia. Walaupun tak apa ada tali tekak dia, tapi dari segi bahasa Arabnya begitu. Jadi seseorang itu bila dia buat benda baik, benda buruk, kita tu terikat dengan amalan yang kita buat, seolah-olah kita tidak terlepas, sehinggalah kita bertemu dengan hari di mana kita akan dihisab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap jiwa manusia tergadai dengan apa yang dia usahakan. Maksudnya dia bertanggungjawab dengan apa yang dia buat. Dia tidak akan terlepas, kecuali illa ashabal yamin, kecuali golongan kanan. Golongan kanan, golongan yang amalan baiknya lebih banyak daripada amalan buruknya. Adapun amalan manusia yang melaziminya itu, yang digambarkan tergantung pada lehernya, ia berada dalam bentuk catatan amalan yang direkodkan oleh mereka. Kemudian mereka simpan. Maka di hari kiamat, nukhrij, kami keluarkan. Dikeluarkan untuk orang itu, lalu dia melihatnya sebagai sebuah buku amalan yang terbuka, mansyura, tidak tertutup. Kita semua tahu, apabila tiba saat untuk dihisab amalan manusia, ada manusia yang terima buku amalan sebelah tangan kanan, ada manusia yang terima buku amalan sebelah tangan kiri. Hak terima sebelah kanan dia mai ikut depan, hak terima sebelah kiri dia mai sebelah belakang. Masing-masing manusia akan diminta untuk ikra, kamu bacalah bukumu. Masing-masing diminta untuk membacanya. Kalau seseorang itu mendapati dalam buku itu banyak amalan baik, maka dia beruntung sehingga dia berkata, fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Adapun orang yang diberi buku amalan dengan tangan kanannya, dia berkata, hai semua manusia, gembiranya dia. Bukan sahaja dia yang membacanya, dia suruh orang lain pula, membacalah buku aku ni, ha umqra'u kitabiyah. Kalau seorang pelajar yang gembira dapat kemudian sampai seselipnya semuanya straight A plus, maka dia nak berkongsi kegembiraan, dipanggil orang lain, tengok ni apa dapat yang ni. Kalau seseorang tu melihat pada buku amalannya banyak yang baik, dia kata ha umqra'u, mai baca. Tapi ada pun orang yang buku amalannya banyak yang jahat, wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Alangkah baiknya kalau buku amalan ini tak diberikan terus kepada aku. Walam adri ma hisabiyah, dan aku tidak mengetahui adanya perhitungan amalan hisab bagiku. Kalau aku mati tu lagi baik. Itu orang yang malang, orang yang rugi, orang yang celaka lah. Adapun orang yang beruntung, dia terima dengan tangan kanan dan diperintahkan untuknya ikra kitabak, kamu bacalah sendiri. Jadi satu keadaan yang perlu kita fikir tuan-tuan di sini, bahawasanya keadaan yang paling menakutkan ketika kita terima buku amalan, ada tanda kalau mai sebelah kanan, itu baik, itu baik. Kalau mai sebelah kiri, sebelah belakang, itu tanda tidak baik. Sebenarnya amalan yang kita buat setiap hari
besar, kecil, baik, buruk, terangkan, tersembunyi, ditulis oleh malaikat. Keburukan kita akan terpadam apabila ada amalan-amalan lain yang menyebabkan terpadam keburukan. Dosa terpadam dengan istighfar dan taubat. Ada juga keburukan yang menyebabkan terpadam kebaikan. Seseorang yang meragukan keburukan, dia tidak bertaubat ataupun dia berterusan dengan sifat buruknya, itu menyebabkan terpadam kebaikan. Dia ada dua situasi. Sama ada yang baik memakan yang buruk makan yang baik. Baik buruk syarrun wa khairun. Orang kata saling pakak badik kekoh. Apa kekoh? Bahasa Kelantan kata kekoh. Saling bertarung, mekekah aku kekahmu. Meneh hok mani. Tapi kalau seseorang itu banyak yang baik, adapun yang buruk itu adalah sesuatu yang diberi oleh Allah Ta'ala dalam bentuk ulaika alladzina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu. Itulah orang-orang yang kami terima kebaikan yang mereka buat, segala kebaikan mereka buat, wa natajawazu an sayyi'atihim fi ashabil jannah. Lalu kami memberi pelepasan kepada keburukan yang mereka buat. Pelepah ni tak diambil kira untuk dihitung. Pelepah. Macam kita, kalau kita kerja kerajaan, mungkin sampai bulan berapa, bulan 4 nanti kita akan isi borang cukai pendapatan. Adalah bahagian item tertentu yang diberi pelepasan cukai. Pelepah. Tak dikenakan cukai tak atas item-item tertentu. Kalau Allah Ta'ala kendaki ada sebahagian sayyiat yang wa natajawazu an sayyiatihim, kami lepaskan, dimaafkan, lalu mereka berada fi ashabil jannah, dalam kalangan ahli syurga. Di antara amalan yang perlu kita beri perhatian untuk membolehkan kita menjadi golongan beruntung ialah istighfar. Daripada hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha yang direkodkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Tuba, bertuahlah, beruntunglah sesiapa yang mendapati dalam buku amalannya istighfar yang banyak. Payah kau istighfar, astagfirullah, paling mudah. Rabbighfirli wa tub alayya, Rabbighfirli wa liwalidayya. Apa dia lah? Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma ighfirli, Allahumma tub alayya. Itu sebuah di antara bentuk istighfar. Nabi kata bertuah, beruntung sesiapa yang mendapati di akhirat nanti dalam buku amalannya istighfar yang banyak. Jadi tip pertama kita boleh untuk membolehkan kita bersedia menghadapi buku amalan sesat dengan cara yang baik, lazimkan istighfar. Semoga Allah Ta'ala mengampunkan dosa kita. Yang kedua, menjaga akidah kita, meyakini sungguh-sungguh dengan kalimah la ilaha illallah, dan juga perkara yang memastikan kalimah la ilaha illallah tidak apa dia, tidak goyah, tidak tumbang. Manakala orang buat rumah, dia tu kukuh sungguh. Dia kukuh sungguh, marilah ombak, air, ribut, apa dia lagi, banjir ke apa, tidak hanyut. Itu perbandingan. Walaupun biasa kita tengok kalau rumah kayu mari banjir air besar, biasa kalau arus tu kuat, habislah, hanyut habislah. Kita membina suatu paksi, binaan yang kukuh, yang dia tidak akan tercabut, iaitu keyakinan terhadap la ilaha illallah. Dalam hadis riwayat Ibn Hibban dalam sahihnya, Sahih Ibn Hibban, juga dalam riwayat Imam Tirmizi dalam sunannya, daripada Abdullah bin Amr bin Al-As, inna Allah sayukhallisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan melepaskan seorang lelaki dari umatku di hadapan khalayak manusia yang ramai. Bersama dengan manusia yang ramai maksudnya pada hari mahsyar.
fayanshuru alaihi 99 sijillan wa kullu sijillin maddal basar. Maka dibentangkan untuknya buku amalan, dibentangkan dalam bentuk sebanyak 99 lembaran kertas yang kalau dibuka setiap sela tu maddal basar, sejauh mata melihat. Bayangkan kita duduk atas dunia, kalau umur kita 60 tahun, selama 60 tahun bermula kita balik. Sebelum balik malaikat tak tulis lagi. Sebab Nabi kata rufi'al qalam an thalasin, diangkat qalam, tidak dicatat amalan manusia baik buruk, sehinggalah berlaku 3 perkara. Tidak ditulis untuk anis sabi hatta yablu hatta yahtalim, seorang kanak-kanak sehinggalah dia balik. Apa dia lagi? Anil naim, daripada orang yang tidur, hatta yastayqidh, sehingga dia bangun daripada tidur. Mana selama dia tidur tak dikira dosa pahala, sebab dia tak khabar apa. Dan juga wa anil majnun, daripada orang yang gila, sehinggalah dia hatta yafiqa, pulih daripada gila. Jadi selama dia gila tu, kalau dia minum arak, dia bunuh orang, itu tidak dianggap dosa yang ditulis oleh malaikat sebagai satu kesalahan yang berhak dia dihukum. Tak ditulis. Sebab dia tidak ada akal, ataupun seorang anak yang belum balik, dan seorang yang masih tidur. Selain daripada 3 ni, malaikat tulis habis. Selain daripada malaikat akan tulis. Maka banyaklah, sehingga sampai 99 lembaran kertas. Kemudian Allah Ta'ala bertanya kepadanya, atunkiru syai'an min hadha, adakah kamu mahu membantah sesuatu, tak setuju untuk kamu katakan, ya Allah, aku tak buat benda ni, tapi malaikat tulis. Aku tak buat kesalahan, malaikat tulis. Lalu Allah Ta'ala bertanya, adzalamaka katabati al-hafidhun, adakah malaikat-malaikatku yang telah menulis, menjaga amalanmu, menzalimi kamu, telah menzalimi kamu sehingga dia menulis apa yang kamu tak buat. Dosa kamu tak buat, dia tulis. Ataupun kebaikan yang kamu buat, dia tak tulis pula, menyebabkan kamu teraniaya. Lalu dia berkata, la ya Rabb, tidak wahai Tuhan, hak aku buat baik buruk semua dia tulis, hak aku tak buat dia tak tulis. Si hamba tu mengaku. Lalu Allah Ta'ala bertanya, adakah bagi kamu uzrun, sebarang alasan untuk kamu nyatakan pada hari ini? Adakah kamu nak beri sebarang alasan? Dia kata, la ya Rabb, tak ada alasan. Kalau nak kata tak tahu, tahu dah. Kalau nak kata tak sampai dakwah, sampai sudah dakwah. Lalu Allah Ta'ala memberi suatu harapan, innalaka indana hasanah, untukmu di sisi kami masih ada kebaikan, bahawasanya la zulima alaikal yaum, tidaklah kamu dizalimi pada hari ini. Ni kira bicara ni berlaku di hari mahsyar, ketika manusia terima buku amalan, masing-masing akan baca. Lalu ketika itu yukhrijulahu bitaqah, dikeluarkan untuknya satu bitaqah, kad. Hak soal buku amalan tadi, hak lain tu pula skeping bitaqah, kad. Hamba pun tak tahulah kad tu besar mana, kad seperti kad pengenalan kita ke, seperti pasport ke, kad skeping kad. Dan ni semua orang pakai bitaqah, IC ke, lesen memandu skeping bitaqah. Pelajar-pelajar universiti pun kad metrik skeping kad. Itu bitaqah. Dalam bitaqah tu tertulis kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Lalu di bawah kad itu fayaqul ihdir, hadirkanlah dia, hadirkanlah timbangan untuknya. Di bawah wazan timbangan. Makna si hamba ni mati walaupun dia ada buat dosa, tetapi bersama dengan hatinya itu masih ada keyakinan terhadap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan ditunjukkan ada pada kad. Kalau dia tu ada dalam hati dia tu, benda tu, keyakinan itu. Lalu si hamba tu bertanya, wahai Tuhan, ma hadhil bitaqah ma hadhihi sijillat, wahai Tuhanku, bagaimana mungkin kad yang sekeping ni nak banding dengan lembaran kertas banyak 99 hak sejauh mata memandang? Kalau fikir logik akal, kita kata hak berat hak 99 daripada hak sah ni. Tetapi apabila dibawa wazan, dibawa timbangan, wa fatudhu sijillat fi kiffah wal bitaqah fi kiffah, maka diletakkan lembaran kertas yang sebanyak 99 pada satu bahagian, dan diletakkan bitaqah yang terdapat padanya kalimah
la ilaha illallah Muhammad abduhu wa rasul. Pada bahagian satu lagi menyebabkan fatashat as-sijillat, menyebabkan bahagian lembaran kertas 99 tadi menjadi kata gana, jadi congik naik ke atas, kerana bahagian kak yang ada kalimah la ilaha illallah thaqulat, jadi berat. Bila hak ni berat, hak ni jatuh ke bawah, hak ni naiklah ke atas. Congik, kalau kata congik bukan congik ekor. Kalau kita main, kan budak-budak main di taman jongkit. Kalau kata main congik cadu. Orang luar tak faham lah. Congik cadu tu sebab dia akan berada posisi sekat naik turun. Jadi nampak tu. Bila tak ditakah yang ada la ilaha illallah satu bahagian, manakala satu bahagian lagi letak sijillat lembaran kertas sebanyak 99, berat ni lagi. Maka berat yang kalimah la ilaha illallah fala yathqul ismallah syai', tidaklah boleh memberatkan akan fala yuthqilu ismallah syai', tidak ada sesuatu yang boleh memberatkan akan nama Allah. Mana berat hatu lagi. Akhirnya si hamba ni selamat dengan izin Allah. Begitulah kira bicara dari sudut hisabnya yang kita boleh ambil sedikit gambaran pengajaran yang ada dalam ayat ni. Maka apabila seseorang itu mengetahuinya, cukuplah baginya untuk dia menghitung dirinya. Dalam ayat surah Al-Kahfi, وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Diletakkan kitab, wa wudi'al kitab. Kitab itu kitab amalan. Setiap manusia akan diletakkan, dipamerkan kitab amalan. Maka kamu melihat orang-orang yang berdosa. Mujrim ini merujuk kepada orang yang kafir. Orang kafir berada dalam keadaan yang musyfiqin, terlalu gerung, takut. Musyfiq, takut yang amat sangat. Ini nisbah kepada orang yang rugi, orang yang malang nasibnya. Lalu dia berkata, ya wailatana, celaka sungguh kita. Mereka memaki hamun diri mereka sendiri. Ya wailatana ma li hadzal kitab, buku gapo dia la yughadiru saghiratan wala kabiratan, dia tidak meninggalkan satu benda yang kecil juga benda yang besar, kecuali semuanya tercatat, ada sasas itu. Wa wajadu ma amilu hadira, dia mendapati segala amalan dia buat hadir, ada, ditulis depan dia. Wala yazlimu rabbuka ahada, dan Tuhan kamu tidak menzalimi seseorang pun. Jadi kita sendirilah yang menzalimi diri kita. Semoga Allah Ta'ala memberi keampunan kepada kita, sehingga segala kesalahan kita buat dipadamkan sebelum kita mati. Itu kita nak. Kita tahu bahawa kita ni lemah, kita tak lepas daripada, ya kita buat pahala. Mungkin pada masa yang sama kita tergelincir hingga jatuh pada dosa. Mereka menulisnya. Semoga Allah Ta'ala menghapuskan segala dosa itu dengan sebab amalan-amalan salih yang kita buat. Termasuk kita berada di masjid dalam majlis ilmu, menjadi penyebab kepada terhapusnya dosa dan ditingkatkan kedudukan kita, insya-Allah. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi. Baik, sebelum kita pergi ayat tu, apabila dikatakan kepada manusia, ikra kitabak, kamu bacalah buku amalan kamu. Bacalah buku amalan kamu yang kamu lakukan amalan itu di dunia. Kana Al-Hasan idza qara'aha, adapun Al-Hasan, Hasan ini maknanya Hasan Basri, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri apabila membaca ayat ini, lalu dia berkata, ya bani Adam, wahai manusia, ansifka wallahi man ja'alaka hasibu nafsik.
hendaklah kamu sedar ataupun boleh insaf dengan sebab ayat ini. Baik, semasa dibuat hisab amalan ni, seseorang ni baca, macam mana dia punya situasi dia dalam keadaan gelap ke cerah ke apa dia. Semasa ni di padang mahsyar, di padang mahsyar manusia berada dalam keadaan cerah terang benderang. Wa asyraqatil ardu binuri rabbiha wa wudi'al kitab wa ji'a bin nabiyyin wasyuhada'i wa qudiya bainahum bil haqqi wa hum la yuzlamun. Lalu wa wuffiyat kullu nafsin ma 'amilat wa huwa a'lamu bima yaf'alun, dalam surah Az-Zumar. Dan terang benderalah bumi mahsyar pada hari ini dengan cahaya Tuhanmu, dan diletakkan kitab. Maksudnya diserahkan buku amalan manusia kepada Tuan empunyanya. Masing-masing terima buku amalan dia. Masing-masing terima buku amalannya. Lalu didatangkan nabi-nabi dan segala-segala saksi. Lalu dihukumkan sesama mereka dengan cara yang adil. Dan Allah Ta'ala lebih mengetahui apa yang manusia lakukan. Timbul persoalan, kalau orang yang disuruh baca buku amalan jenis orang yang tak boleh baca, akan ada manusia yang la ya'riful kitabah wal qira'ah, tak erti nulis, tak erti baca. Ada manusia yang tidak belajar, la yaktubu wa la yaqra, nulis pun tak erti, baca pun tak erti. Maka dalam keadaan ni, walaupun seseorang tu di dunia dia ni buta huruf, tak boleh baca, tapi di akhirat memang dia boleh baca. Tak perlu persoal kita kata macam mana Tuhan boleh buat, Tuhan buat dia yang dulu tak boleh baca boleh baca. Allah Ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu. Kalau di dunia dia menjadikan kita boleh bercakap sebab ada kita ada peti suara, ada lidah, di akhirat nanti Allah Ta'ala boleh change, boleh tukar, sehingga kulit kita atas dunia tak pernah kecek pun, di akhirat kulit tu boleh bercakap. Kulit boleh bercakap. Bukan kulit sahaja, tangan, kaki dan anggota yang lain menjadi saksi. Maka sesiapa yang mengikuti akan petunjuk itu, maka petunjuk yang dia ikuti itu untuk dirinya. Idza kana kullu wahidin mukhtassan bi 'amali nafsihi, jika seseorang itu, setiap orang itu dikhususkan ia dengan amalan dirinya, maka sesiapa yang ikut jalan petunjuk kepada jalan yang benar dan yang betul, wattaba'a syara' Allah, ikut syariat Allah dan petunjuk Nabi, fa innama yanfa'u nafsah, maka dia telah memberi manfaat, faedah untuk dirinya. Tetapi wa man dhalla fi 'amalihi, sesiapa yang sesatlah ia pada amalannya, wa hadda an syar'illah, dan menyimpang ia. Menyimpang ni maknanya tersasar, terbabah daripada jalan yang benar ke jalan yang sesat, maka tindakan itu hanya memudaratkan dirinya. Lianna thawabal amali salih mukhtassun bifa'ilihi, kerana pahala amalan salih hanya khusus untuk pembuat itu sahaja. Ini kita faham, asalnya amalan salih kita buat untuk kita, untuk kita. Soal amalan itu boleh kita ikut orang lain, itu dalam kes-kes yang tertentu, kes-kes yang tertentu. Bukan menjadi kelaziman dalam ajaran Islam kita buat amal dasar niat sedekah pahala pada si fulan, tak ada. Orang itu buat untuk dia, asalnya gitu. Soal sedekah apa itu perkara itu dia mari. Biasa kita melihat banyak dalam hadis, bukan Nabi mengajar tapi sahabat yang bertanya. Sahabat datang bertanya, seorang lelaki datang bertanya, ibunya telah meninggal. Ada hadis Ibn Abbas. Dia kata, kalau ibu aku sempat masih hidup, mungkin dia akan bersedekah. Bolehkah aku bersedekah kebun tamarku untuk dihadiahkan pahala untuk ibuku? Nabi kata, ya boleh. Jadi boleh itu sebagai suatu respon kepada persoalan yang orang ni tanya. Mana ia bukan menjadi suatu kelaziman yang kita kena buat sama-sama. Kadang-kadang kita ni buat sesuatu amalan, orang kata ni akan pahala untuk ni. Sebenarnya pahala kebaikan yang kita buat, kalau hak kita buat tu orang berkenaan tu yang ajar kepada kita, dia yang mengajar kita, kita tak niat pahala pun secara automatik pahala tu sampai.
Secara automatik pahala itu memang sampai. Sebab Nabi SAW sudah beritahu, man sanna fil islami sunnah hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'. Sesiapa yang memulakan dalam Islam suatu sunnah yang baik, suatu cara hidup yang baik, maka dia mendapat pahala, dan pahala orang yang mengikutinya dengan tidak dikurangkan pahala mereka sikit pun. Dia boleh pahala orang yang ikut dia, sebab dia ajar, dapat juga pahala. Mana mereka berkongsi pahala. Tetapi wa man sanna fil islami sunnah sayyi'ah falahu wizruha. Sesiapa yang memulakan dalam Islam suatu sunnah yang buruk, dia menjadi penyebab kepada orang lain buat jahat, dia buat jahat, orang lain bertiru kejahatan dia, maka dia mendapat dosanya dan dosa orang yang mengikutinya dengan tidak dikurangkan dosa mereka itu sedikit pun. Walaupun dia kata aku buat dosa, tak niat nak hadiah ke dia, tapi orang ni buat dosa, dia buat dosa ni dengan sebab ada orang lain menjadi punca ni. Secara automatik dia dosa yang dia buat tu, orang yang ajak dia, yang menjadi apa dia, tok guru dia lah, tok guru yang ajar ilmu salah itu juga mendapat dosa ni. Tapi kalau yang dia ajar tu yang baik, maka sama, mereka akan berkongsi pahala. Sebab tu kita kena faham dalam bab pahala asalnya untuk kita, asal kita yang membuat, kita yang mendapatkannya. Dalam ayat apa dia, Allah pada ayat wa Ibrahim alladhi waffa alla taziru waziratun wizra ukhra wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Tidak ada bagi manusia kecuali apa yang dia usahakan. Itu asal. Wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahul jazaa'al awfa. Kemudian amalan itu diperlihatkan kepadanya dan dia akan diberi balasan dengan balasan yang setimpal, yang secukupnya. La yatajawazhu ila ghairihi. Tidaklah pahala itu melampaui pergi kepada orang lain. Tidak pergi kepada, kalau kita ni buat banyak pahala, contohnya kita buat banyak pahala, di akhirat nanti kita sia pesaing baik yang kita atas dunia, dia kurang pahala. Ya Allah, aku nak kongsilah nak dia sikit, tak boleh. Sehingga kan kalau seorang bapa nak tolong anak dia, tak boleh. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Takutlah kamu pada hari seorang tu tak boleh tolong orang sikit pun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu dan takutlah kamu kepada hari di mana seorang bapa tak boleh tolong anak dia, anak tak boleh tolong pak dia, nafsi-nafsi. Kalau pak ni jenis tak jauh, anak ni rajin ke masjid, mungkin pahalanya lebih sikit. Anak pun tak sabar, ya Allah, siang bapa aku nak bagi pahalakan dia sikit. Oh, tak boleh. Tak boleh. Allah Ta'ala sudah beritahu, la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a. Si bapa tak boleh tolong anak, anak tak boleh tolong bapa. Masing-masing dengan amalan mereka yang tersendiri. Kecuali kalau si bapa tu dah meninggal, anak dia nak tolong masa di dunia tu lain. Masa di dunia, berdasarkan hadis Nabi, di antara pahala yang terus sampai kepada si bapa yang telah meninggal atau si ibunya ialah waladun salihin yad'ulah, seorang anak soleh yang mendoakan untuk bapanya. Tapi kalau anak tu sendiri dah mati, nak doa apa lagi? Doa-doa ni semasa dia masih hidup. Idza mata ibnu adam, bila mati seorang anak Adam, terputus amalannya illa mithalas, yang kecuali 3. Salah satunya walad soleh, anak soleh yang mendoakan. Itu kalau anak tu masih hidup. Itu pun syaratnya anak yang soleh. Tapi kalau anak tu sendiri mati, maka tiada lagi apa yang boleh diberikan kepada bapa yang sudah meninggal, sebab anak pun dah meninggal. Wala taziru waziratun wizra ukhra, dan tidaklah orang yang berdosa menanggung akan dosa orang lain. Ini dalam konteks seseorang yang tidak ada hubung kait dengan orang lain. Maksud tidak ada kait mengait ni, kita dengan dia ni suku sakat, jauh, tak ada kena mengena.
Tetapi kalau kita buat satu dosa, ataupun seseorang yang di bawah tanggungan kita buat dosa, kita membiarkan, kita tidak nasihati, kita tidak tegur, kita tidak ajar, itu memang naik atas kita jugalah. Naik atas kita jugalah. Ini penting tanggungjawab. Sama ada kita sebagai bapa, kita sebagai suami, ibu-ibu untuk anak dia, masing-masing ada tanggungjawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Setiap orang ada tugas, ada tanggungjawab, dan dia akan dipersoal tentang tugasannya, tanggungjawabnya. Apabila tidak sempurna tanggungjawab dia, mungkin dia akan tanggung dosa dan akan dipersoal. Tapi kalau melibatkan orang yang duduk jauh, tak ada kena-mengena, kita tak kenal dia, dia tak kenal kita, maka kalau dia buat dosa, dosa dia. Kita buat dosa, dosa kita. Tapi kalau kawan kita tempat kerja, kita tengok dia buat salah, sebenarnya menjadi kewajipan kita untuk tegur, nasihat. Sebab agama dia dalam bentuk watawasau bil haqq watawasau bis sabr. Tawasau ni saling wasiat mewasiati, saling nasihat menasihati, saling tegur menegur, saling bila saling ni perbuatan timbal balas. Mu tengok aku buat salah, aku tegur mu, lepas tu gitulah. Kawan tengok dia buat salah, kawan tegur demo tengok kawan salah, demo tegur kawan pula. Tawasau. Tapi kalau kita tengok orang tu buat salah dan kita boleh tegur dia, cuma kita buat tak erti, kita bimbang dia akhirat sesat, dia persoal, kenapa kamu tak nasihati aku, kenapa kamu tak tegur aku. Ni kita bimbang. Kecuali kalau kita sudah tegur dia, sudah nasihat dia, maka terlepaslah kita di akhirat dengan alasan aku ayat dah. Kalau ayat dah dia tak sedengar, kamu tak ikut, terlepaslah kita. Tapi kalau kita buat tak tahu, dia ada hak untuk persoal kenapa kita tidak dakwah dia. Tapi mungkinlah kita lihat kalau jiran kita sayang-sayang kita, kalau alasan kata kita tak tegur, sebenarnya kalau tak tegur pun kita kata dia tahu dah. Dia tahu dah. Mungkin seseorang itu tak tergamuk nak tegur jiran dia yang tidak menutup aurat. Dia kata kalau tegur lepas ni masih muka, lepas ni tak pergi mari, lepas ni apa dia, lepas ni badah. Tapi kalau tak tegur, orang ni berkata kalau tak tegur pun dia tahu dah. Dia tahu dah betul salah. Jadi kita pun mengambil sikap, biar ikut dia lah. Ikut dia. Sepatutnya kita cuba untuk tarik dia. Kalau tak tegur pun tarik dia. Sekurang-kurangnya marilah ke majlis ilmu dan beradalah bersama dengan orang-orang yang belajar ilmu agama, supaya terbuka pintu hati dia untuk ikut ajaran agama. Kita sambung lain kali perbahasa ayat ni panjang lagi. Kita masalah wala taziru waziratun wizra ukhra. Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.